PAS Malaysia. Maknanya habis-habis warak lah. Pasal nak jadi majlis syura ni, orang betul-betul bersih, wali-wali. Orang panggil, maknanya masuk syurga selalulah. Pok-pok kita ni kena hisap dulu, kena berapa dulu. Demo ni pok majlis syura agak ketulah. Quran dalam dada, hidayah mari, firasat mari, semaya malam tak tinggal, puasa sunat tiap-tiap hari senari komik, maknanya tak boleh nak lawan lah pok kita. Ya. Lelan ni, baru ni dia pernah jadi pengurusi Perbadanan Air, Aset Air Berhad. Tapi dalam sebulan dua lepas, dia telah digugurkan, digantikan dengan ahli parlimen PAS daripada Kuala Kerai, Kelantan juga. Jadi kalau tak selesai lagi kah, saja benar lah, Menteri Air daripada Parlimen Kubang Kerian, Kelantan. Pengurusi Perbadanan Aset Air, ahli parlimen Kuala Kerai, Kelantan. Esko Air, Kelantan. Pengurus besar air, Kelantan. Kelantan belakang dah ni, daripada negeri sampai ke pusat, Kelantan. Nombor satu, Ambo nak tanya Menteri Air, kenapakah dilantik YB Khairuddin Takiri tadi jadi pengurusi Perbadanan Aset Air pada masa dia bukan lagi ahli PAS. Masa tu dia sudah keluar daripada PAS. Ya, adik kakak kapur ni saya tak tahulah. Adik kakak tahu ke tidak. Tapi di bandar semua orang tahu YB Takiri ni telah membuat pengumuman dia keluar menjadi ahli PAS. Dulu pada masa saing-saing dia keluar daripada PAS buat amanah, dia kata munafik haraki. Tiba-tiba takdir Allah SWT yang maha berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiausaha majlis syura PAS mula-mula digugurkan sebagai ahli majlis saudara Mat Sabu. Sama-sama keluar PAS. Ya. Hocok orang munafik haraki, dia sudah jadi enggak lain lah, hamba tak kerti lah nak sebut sebab dia hamba tidak pandai nak kata-kata munafik, na'udzubillah. Sayyidina Umar sendiri dia pergi suluh dengan sahabat, saya lupa nama sahabat tu, dia kata tengok aku ni munafik ke tidak. Jadi kalau setara Sayyidina Umar pun dia masih letak waspada, dia takut-takut aku ni ambil jadi munafik, begitulah juga kita tak usah kita dah cop orang tu, cop orang ni. Tetapi ini sejarah, hamba ayat ni sejarah, ya, sejarah yang telah berlaku supaya orang PAS boleh berfikir bapa yang jadi lagu ni parti PAS ni sampai kepada SU Majlis Syura yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu hebat, yang begitu suci pun boleh keluar daripada PAS. Tiba-tiba yang kedua, tajuk yang kedua, dilantik sebagai pengurusi Perbadanan Aset Air Berhad oleh Menteri Air, iaitu Timbalan Presiden PAS. Ini bukan hamba nak ngacung, tetapi bagi hamba tindakan Datuk Tuan Ibrahim ini seakan-akan memperkecilkan parti dia sendiri. Kawan ni sudah keluar daripada PAS, dilantik pula jadi pengurusi satu agensi besar di bawah kuasa menteri yang juga adalah Timbalan Presiden PAS. Jadi orang lain tak raja ulah tajuk ni. Hamba ulah sikit-sikit ni nak suruh orang PAS khabar saja. Ya. Yang ketiga, mungkin kita tak tahu. Mungkin oleh kerana parti rasa tak betul pelantikan itu, parti telah menekan Timbalan Presiden PAS yang juga Menteri Air supaya ditamatkan pelantikan Datuk Takiri tadi untuk digantikan dengan satu ahli parlimen baru, iaitu ahli parlimen Kuala Kerai, YB Abdul Latif, sebagai pengurusi baru Perbadanan Aset Air Berhad. Ya. Apa makna semua ni? Makna yang saya nak kaitkan dengan rakyat Kelantan adalah benda ni menghabiskan masa rakyat. Lantik tak ada berapa lama tukar. Bermakna ini perlantikan politik.
Demo mempolitikkan jawatan-jawatan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Boleh ke? Tak payah. Boleh ke tidak? Tak payah nanti orang politik jadi pengurusi. Orang politik ni dia ketiga apa dia? Saya bukan nak memperkecilkan mereka. Tapi apa kelayakan mereka dalam bidang pengurusan air? Sehingga YB Latif dilantik sebagai pengurusi PAAB. YB Takiri dilantik sebelum itu sebagai pengurusi PAAB. Apa kelayakan dia? Nak lantik jawatan politik, lantiklah jawatan timbalan menteri, boleh. Ini adalah jawatan teknikal. Jawatan pengkhususan profesional. Jawatan yang memerlukan orang yang beri perhatian yang jujur secara profesional. Baik. Bila pelantikan ini dilakukan secara politik, lantik lepas tu tukar, lepas tu buang, lepas tu lantik baru, lantik pula yang tak tentu ada kelayakan ataupun tidak, maka bila nak selesai air ni? Itu yang saya nak. Saya nak pergi ke situ. Air di Kelantan semua orang tahu ada masalah. Yang tak ada masalah pasal kita boring. Bila kita boring sendiri, habis duit. Dari segi kos, bukan semua rakyat ada kemampuan buat boring air, beli pam air, lepas tu buat penapis air. Lepas tu pula kesan dia, kerana air yang kita bawa daripada boring walaupun ditapis, kita tidak ada rawatan air. Macam Dr. Hafizah sebut, bila tak ada rawatan air, logam-logam berat masih lagi terkandung dalam air tersebut. Kuman-kuman bakteria ada dalam air tersebut. Kita bagi anak kita minum sejak daripada bayi. Sebab itulah kita tengok di Kelantan semakin banyak kes-kes sakit kronik. Budak muda-muda sudah kena kidney, masalah buah pinggang. Muda-muda sudah kena kencing manis. Muda-muda sudah kena kanser. Muda-muda sudah kena stroke. Kita kena kaji mengapa perkara ini berlaku. Ya. Kerana kita tidak ada satu sistem bekalan air yang berpusat, yang terawat, yang sempurna. Jadi kalau kita suruh balik pada rakyat, mu tak ada air, mu boring, mu tak ada air, mu boring, mu tak ada air, mu boring, tak payah ada kerajaan apa? Ya? Tak payah ada kerajaan. Zaman dulu pun tak ada kerajaan, kita boleh boring air. Lepas tu kita baca dalam Quran masalah air. Nabi Musa pergi ke Madian. Dia memberikan air kepada ternakan puteri Madian. Nabi Musa dia duduk di padang pasir. Bani Israel minta air. Dia letak tongkat dia di batu. Ada 12 saluran air kepada 12 Bani Israel. 12 kaum Bani Israel. Ini adalah modal, contoh, inspirasi yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Islam boleh menyelesaikan masalah bekalan air. Bila PAS tak boleh menyelesaikan masalah air, bermakna PAS tidak mengikut model Al-Quran. Gagal mentadbir seperti mana kehendak Al-Quran. Ya. Jadi kita boleh tukar pasukan ini kepada satu pasukan yang baru. Itu masalah air. Mari pula masalah lawyer Hisham sebut tadi. Amba rasa ini akan jadi satu landmark